nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin membawa semua penonton untuk berinteraksi bersama melalui komen anda. Anda boleh berikan komen apa saja di pikiran anda. Yang penting ikut guideline yang telah ditetapkan oleh YouTube. Janganlah memaki hamun, relax lah, bersikaplah profesional. Okey. Baru-baru ini Zahid Hamidi memberikan bayangan bahawa beliau mungkin akan bersara dari politik. Beliau mungkin akan menamatkan karier sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk setelah beliau menjadi ahli parlimen untuk kawasan itu selama dari 1995. Muncul sahaja artikel itu, muncul saja berita itu, maka timbullah banyak persoalan yang memang cepu emas. Antara persoalan paling cepu emas, yang paling susah untuk dijawab, paling susah untuk dipikir, paling susah untuk diberi keputusan, pastinya siapakah pengganti Zahid Hamidi? Pada pendapat anda, siapa yang layak untuk ganti Zahid Hamidi? Ada beberapa nama yang dicadang, yang disebut oleh kawan-kawan, oleh rakan-rakan, saudara mara, orang-orang politik, pemerhati politik. Ada beberapa nama yang dicadangkan yang mungkin sesuai untuk menggantikan Zahid. Tetapi anda boleh komen, siapa pilihan anda kalau Zahid letak jawatan sebagai Presiden UMNO? Kalau Zahid letak jawatan sebagai Presiden UMNO, siapa yang boleh gantikan dia untuk jawatan Presiden UMNO? Nama pertama yang selalu disebut, of course, Tokmat Hassan. Tokmat Hassan atau Muhammad Hassan, Tokmat Hassan. Menurut ramai orang, Tokmat Hassan antara orang yang paling sesuai, paling berkelayakan untuk menjadi Presiden UMNO seterusnya. Anda setuju tak? Menurut mereka, kerana Tokmat Hassan antara orang besar UMNO yang paling bersih. Tak ada kes mahkamah, tak ada kes yang terlalu besar, tak ada banyak isu yang terlalu besar. Jadi namanya antara yang bersih. Seterusnya kata mereka, Tokmat Hassan juga antara yang paling sesuai, kerana Tokmat Hassan sudah lama bersama dengan UMNO dan dia sudah pun bersama dengan Zahid Hamidi untuk mengambil pengalaman sebagai timbalan ataupun sebagai naib timbalan Presiden UMNO. Sebagai timbalan Presiden UMNO, beliau sudah lama di dalam UMNO dan berpangkat besar di dalam UMNO. Jadi selok belok UMNO dia sudah ketahui. Susah senang UMNO dia sudah lalui, bangkit jatuhnya UMNO dia sudah lalui, dan dia sudah juga melalui banyak pengalaman dengan Perdana Menteri yang banyak. Jadi nama yang pertama disebut adalah Tokmat Hassan. Walaupun begitu, sedihnya nama-nama besar yang lain tidak pula terlalu disebut semula. Antara nama besar yang tidak disebut-sebut, yang sudah digantung, Hishamuddin Hussein.
yang sekarang ini sudah banyak diam, sudah banyak bicara. Ismail Sabri Yaakob, tidak ada berita yang cukup untuk menonjolkan semula Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia. Tetapi lain pula tiba-tiba jadinya ada pula untuk menyokong kenyataan daripada Kebawah-Duli yang amat mulia Tengku Mahkota Johor, yaitu Khairi Jamaluddin. Kata mereka Khairi Jamaluddin seperti yang disyorkan, bukan disyorkan lah, seperti yang dibicarakan atau dititahkan atau disebut oleh Tengku Mahkota Johor, bahawa baginda mahu supaya KJ dan Syahrir dapat masuk semula ke dalam UMNO untuk membawa UMNO bangkit semula. Jadi ada ramai yang menyokong kenyataan daripada Kebawah-Duli yang amat mulia Tengku Mahkota Johor ini, yaitu Khairi Jamaluddin masih lagi pilihan untuk menjadi Presiden UMNO yang seterusnya, dan masih lagi antara calon-calon yang boleh jadi Perdana Menteri Malaysia sekiranya beliau berpeluang semula menang sebagai ahli parlimen dan menjadi Presiden UMNO. Itu pun kalau UMNO dapat bangkit semula, menang besar dan layak untuk mencalonkan daripada parti UMNO Perdana Menteri yang seterusnya. Wow. Jadi siapakah individu yang bakal menjadi Presiden UMNO? Banyak lagi nama-nama yang lain yang juga boleh menjadi Presiden UMNO. Dato' Ashraf Wajdi Dusuki pun boleh juga. Siapa lagi? Ramai lagi lah. Tapi tak ada yang terlalu menonjol. Kehebatannya Khairi Jamaluddin ini, walaupun beliau sudahlah tidak lagi menjadi ahli UMNO, telah dipecat keahlian dari UMNO, tapi aura UMNO dalam hidup, dalam darah Khairi Jamaluddin masih tetap segar. Malah tidak salah, mungkin tidak salah andainya saya mengatakan sebenarnya ramai lagi ahli-ahli UMNO yang masih mengharapkan supaya Khairi Jamaluddin dapat kembali semula kepada parti UMNO. Okey, dia adalah prospek yang amat baik untuk menjadi pemimpin besar UMNO. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.